أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini kita diberi kesempatan untuk berprogram dalam page Media Dialna. Jadi mungkin saya perkenalkan sedikit. Page Media Dialna ialah satu platform yang kita alumni Morocco wujudkan untuk alumni memberi sumbangan khususnya daripada sudut ilmu, dan kita akan sebarkan melalui page Media Dialna inilah. Jadi kita bermula dengan kecil-kecilan dahulu, dan insyaAllah kita berharapan besar mengharapkan page ini berkembang dengan majunya insyaAllah. Baik, jadi pada hari ini kita dalam forum takfiri, dan kita bersama-sama dengan kita ialah Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Irda. Dan Dr. Irda dia kita boleh cakap legend lah, kita boleh katakan legend bagi pelajar Morocco ni. Kenapa kita kata legend? Ya, sebab dia ada sebab tu kenapa dia legend tu, Doktor. Sebab tak semua pelajar Morocco dia berkahwin dengan orang Morocco, Doktor. Gitu. Jadi ini antara orang-orang yang berkahwin dengan orang Morocco, jadi dia memang legend lah. Jadi Doktor di Malaysia ke di Morocco, Doktor? Saya di Malaysia lagi ni, di Malaysia balik dah. Hari tu balik Morocco itu sekejap ya? Sekejap gitu. Ziarah. Alhamdulillah. Ziarah keluarga Allah. Okey, Doktor, okey, kita kenalkan sikit. Dr. Ahmad Irda merupakan pensyarah kanan di jabatan bukan jabatan dah, dipanggil apa, Doktor? Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan. Dia dah naik taraf kepada pusat. Dia RU ni dia lain sikit kan. Okay, alright. So Doktor di UKM, Doktor merupakan pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan Dr. Irda, kalau secara peribadi, kalau tengok Dr. Irda saya ingat Ustaz Atok. Kalau saya tengok Ustaz Atok saya ingat Dr. Irda. Gitulah. Mungkin jarak umur tu tak berapa jauh kot. Tak jauh ada. Okey. Baik. Bisa setahun je. Setahun je. Okey, baik. Doktor, kita dalam tajuk hari inilah tentang takfiri kan. Dan isu takfiri ni saya kira dia macam history baggage. Maksudnya benda tu ada dalam sejarah. Kalau kita sejarah umat Islam ni dia dah berlangsung ratusan tahun, dan setiap zaman itu dia akan ada isu takfiri ini, dan sampai ke zaman kita pun masih lagi wujud isu ini. Jadi mungkinlah
Doktor boleh terangkan sedikit mengenai apa sebenarnya takfiri ni? Mungkin ada orang yang tak pernah dengar ataupun ada orang pernah dengar tapi mungkin dia faham benda lain. Jadi mungkin doktor boleh terangkan sedikit tentang apa maksud takfiri itu. Silakan doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Faiz Mukmin bersyarah di kuis. Dan juga kepada media Dialna kita ni yang telah mengadakan program seperti ini, sangat baiklah. Kita sebenarnya untuk kita berdakwah, untuk kita menerang kepada masyarakat tentang isu-isu masa dan perkara-perkara yang sangat penting untuk umat Islam seluruhnya. Seperti tajuk kita pada hari ini, takfiri. Sebenarnya takfiri ini panjang ceritanya ya. Ada sebenarnya isu yang begitu sensitif ya. Sebab apa? Menafikan hak orang lain. Sebab dia ada takfiri untuk kita menafikan hak dia. Kan? Dia jadi satu benda yang kita menafikan kedudukan dia. Jadi itulah perkara yang begitu sensitif. Kewujudannya tak ada. Apabila kita kafirkan dia, maka kewujudan dia sebagai seorang muslim itu tiada. Itu maksudnya. Okey, sebab persoalan kita adalah berkenaan apa itu takfiri, kan? Jadi sebelum kita nak kena takfiri ni, kita kena tahu perkataan takfir itu sendiri daripada perkataan bahasa Arab lah, kafara. Kafara yukafiru takfiran. Dia ada fi'il lita'diyah untuk mengkafirkan. Bukan dikafir, bukan dia kafir. Kalau kafara tu dia kafir. Kafara ni mengkafirkan. Dia ada ta'diyah kat situ. Dan takfir ini dia sebelum kita nak cerita tentang kafir, kita kena cerita tentang iman. Sebab apa? Takfir itu kufur takfir itu daripada perkataan kafir, kufur. Dan kufur itu maksud sebenarnya dalam sudut bahasa adalah yang menutup. Yu'jibu zurra liyari dhabihimul kuffar. Orang yang menimbus biji-bijian itu. Dia panggil kufar. Bukannya kufar orang kafir. Orang yang menutup. Kafir itu maksudnya tutup. Maksud di sini dari istilahnya adalah menutup hati mereka terhadap iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa itu iman? Itu beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW semua sekali. Dan apa yang dia ajar kepada kita dengan jalan yang qat'i, yang muktamad, yang pasti. Bukan dia ada yang zanni atau sebagainya, mesti qat'i. Jadi lawan kepada kufur itu adalah iman. Jadi kufur itu adalah tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Dia walaupun sedikit daripadanya, maka dia adalah kafir lah. Maksudnya tutup hati dia terhadap iman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau ada sedikit doktor? Ada sikit kafir tu tak boleh. Sebab dia tidak membenarkan. Dia macam ada sedikit iman. Maksudnya banyak tu kafir, banyaknya itu mengkufur, tapi sedikit iman tu masih lagi beriman ke atau macam mana doktor? Dia gini, maksud sedikit iman bukan maksudnya sedikit iman tu ada sedikit. Dia banyak waktu dari sikit, bukan. Maksud dia adalah martabat dia tak kuat mana. Dia yakin, tapi tidak seyakin seperti mana yakin Abu Bakar, yakin Sayyidina Umar. Kita yakin bahawa Allah itu ada. Tapi bagaimana keyakinan kepada Allah kita ada? Bila seorang itu yakin yang sebenar, beriman betul-betul pada Allah Ta'ala yang wujud, sudah pasti dia tidak melakukan perkara-perkara yang terkutuk, yang maksiat. Tetapi kalau dia yakin dia kurang, dia percaya Allah ada, tapi dia buat juga. Dia berasuah, kan? Dia menipu, dia keluar mencuri. Sebab apa? Walaupun dia tahu Allah Ta'ala ada, tapi dia lakukan. Sebab apa? Yakin dia rendah. Dia bukan maksud sikit, maksudnya dia punya iman dia tak kuat. Tu maksud bukan sedikit tu dia separuh. Maksudnya sedikit tu dia tak kuat mana. Power dia tak kuat, kan? Volume tu kan kuat suara tak? Volume tu ada kuat, ada slow. Dia beriman tapi dia tak kuat. Kan? Jadi itulah yang dimaksudkan dengan iman sedikit itu. Okey? Soalan lain. Okey, baik doktor. Okey. Jadi maksudnya secara umum dia macam itulah. Dia memang berkait dengan soal iman, soal kepercayaan. Selagi mana mungkin saya boleh simpulkan, selagi mana masih wujud kepercayaan, keimanan tu,
So dia masih lagi, kita tak boleh mengkafirkan dia lah. Baik. Dia ada dah syarat-syarat dia sebenarnya. Apa kafir ni pun dia ada bentuk-bentuk kafir itu. Maksudnya dia tidak beriman. Tanya tadi berkenaan bagaimanakah kafir itu, kufur itu, adakah kita sebut tadi bahawa walaupun sedikit, macam mana bentukkan sedikit itu? Sebab apa tak semesti orang tu dia kufurkan semua sekali. Dia salah satunya. Jadi dia ada bentuk-bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran seperti mana yang disebutkan oleh para ulama lah. Mengatakan bahawa ada 4 asas. Asas yang paling pertama sekali berkenaan iktikad. Yang kedua berkenaan kauliyah dengan perkataan. Kufur dengan perkataan. Dan yang ketiga adalah kufur dengan perbuatan. Yang ni 3 bukan 4, silap saya sebut itu. 3. Jadi kufur iktikad ini ialah kita tidak mempercayai ketuhanan. Kita kata Tuhan tu tak ada. Kita kata Tuhan itu tidak mempunyai sifat yang sempurna. Seperti orang kata apa, Tuhan tu dalam bentuk getaran. Kafir billah tu kan. Dia sebut apa, dia kata apa, menyerupakan Tuhan itu dengan getaran. Sebab Tuhan itu tidak menyamai dengan makhluk, tidak berjisim, dia tidak sama sekali. Begitu juga dengan itu ketuhanan, sifat sifat ketuhanan, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan kenabian Nabi, mengingkarkan bahawa tidak ada Nabi. Contohnya mengatakan Nabi itu bukan Nabi, dia postman je. Contohnya. Di atas sebahagian tu yang kata tolak Nabi itu kata itu postman saja. Yang tu pun membawa menghina kepada Nabi, salah satu daripada bentuk kekufuran. Ataupun mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bentuk kekufuran secara iktikad. Kafir itu automatik tu. Kan? Kemudian perkataan. Perkataan ini dia bukan asas, tapi dia adalah petanda kepada iktikad. Tu kena faham. Dia bukan sebenar lagi. Dia bukan, tapi dia petanda kepada iktikad. Begitu dia dengan perbuatan, dia petanda kepada iktikad. Tapi dia bukan kafir. Contohnya sujud kepada berhala contohnya. Dia kalau dia paksa, kalau orang tu kena paksa untuk sujud, maka dia tidak kafir. Nampak tak? Sebab dia iktikad tak kena. Tapi dia adalah petanda kepada kekufuran. Kalau dia berniat memang betul dia sujud kepada berhala, maknanya dia kafir lah automatik. Oleh itu kita kata dia bukan kufur secara asas, iaitu iktikad. Tapi dia adalah petanda kepada kekufuran. Begitu juga amalan. Amalan tadilah, kalau kau tu seperti kita menghina Nabi, kan? Menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dengan cara-cara tertentu, maka perkara itu dia katakan kufur dalam perkataan. Dan amalan begitu jugalah. Biasanya perkataan dengan amalan dekat-dekatlah. Amalan seperti sujud tadi yang kita sebutkan tadi. Itu secara ringkaslah berkenaan kufur itu, bentuk-bentuk kufur itu. Bagaimana yang dikatakan kufur itu boleh jadi. Satu lagi saya nak sebut adalah mengingkari. Kaul ni adalah mengingkari apa yang ma'lumu minad-dini bid-darurah. Perkara yang sudah pasti dalam agama. Seperti dikata tidak ada solat dalam Islam. Tidak ada zakat dalam Islam. Kan? Oleh itu zakat ni berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berperang ke golongan murtad. Siapa dia? Yang menolak hukum zakat tersebut. Kan? Dia berperang, kan? Dia panggil peperangan terhadap golongan murtad. Inilah mereka menolak zakat. Jadi menolak zakat salah satu daripada rukun Islam itu, maka dia adalah kufur, kafir. Kan? Jadi al-ma'lumu minad-din bid-darurah. Maksudnya kalau orang Islam mesti pasti tahu bahawa solat itu, zakat itu, haji, puasa, semua itu adalah perkara yang sudah pasti dalam Islam. Siapa menafinya, maka dia menafi Islam. Sebahagian daripada kita di antara, kalau ke zaman sekarang ni, dia kata apa, sembahyang tu ada 3 rakaat. Lepas tu menafikan pula kita tak perlu sembahyang. Sebab apa, sembahyang ni tak ada dalam Al-Quran. Kan? Ada juga gini-gini. Golongan-golongan anti Quranis dia katakan. Dia panggil Quranis lah. Dia kata tak ada, dia kata tak ada apa Allah kata menghadap ke kiblat, dia kata. Ini golongan-golongan seperti ini dia panggil kekufuran. So, apa dia menafikan yang dipasti dalam agama bahawa sembahyang tu ada. Kan? Tapi dia kata tak ada. Jadi inilah yang dikatakan kekufuran. Wallahu a'lam. Okey. So kita boleh nampak maksudnya antara iman, iktikad dan juga kekufuran itu
Dia punya bukan mudah lah untuk, sebab dia ada kategori-kategori dia tu kan. Okey, Ya. cuma di kalangan masyarakat kita ni, itu satu hal lah yang mereka yang melakukan perbuatan daripada apa, kata-kata mereka, perbuatan mereka yang menunjukkan kekufuran. Tetapi ada juga di kalangan masyarakat kita yang lisan mereka ataupun penulisan mereka mudah untuk mengkafirkan orang. Dia ini kafir, orang macam ni ini dah kafir dah ni. So dia macam mudah sangatlah ke arah situ kan. Jadi mungkin mereka ni ada ciri-ciri takfiri tu. Macam mana kita boleh mengenal ciri-ciri mereka ni? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri kekufuran. Sebelum tu kita gini. Kita sebut apakah hukum lah, senang kita kata. Hukum seorang itu mengkafirkan seseorang Islam yang lain. Sebab apa kalau kita kata kita nak mengkafir ni sebabnya dia tu Islam. Kalau dia tu kafir, itu memang kafir dah. Takkan kita kata orang kafir. Kafir tak? Mengkafirkan orang kafir itu tak kena lah. Kan? So, kita mengkafirkan orang Islam. Jadi dalam perkara ini terlalu banyak hadis melarang, menegah kita mengkafirkan orang Islam. Sesama Islam tak boleh. Itu Nabi kata melarang dengan pelampau ini. Seperti mana yang disawatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din." Engkau jagalah engkau dengan melampau dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Sungguhnya musnahnya umat-umat yang terdahulu itu disebabkan melampau dalam agama. Melampau sangat. Jadi tak boleh. Nabi larang kita melampau. Apa kita mengkafirkan orang. Tak boleh. Banyak lagi hadis lagi. Yang tu secara umumnya tak boleh melampau. Nabi sebut, "Idza qala ar-rajulu li akhihi, ya kafir, ba'a bihi ahaduhuma." Hadis dari Ibn Umar daripada Bukhari lah. Ibn Umar dengan Abu Hurairah riwayat hadis ni. Jika seseorang itu berkata kepada saudaranya, saudara se-Islam lah, sebab kita panggil saudara se-Islam ni ada saudara secara majazi. Islam, dia Islam. Kita kata, ya kafir, wahai kafir. Maka ba'a bihi ahaduhuma. Maka jauhlah mereka ni daripada terselamat daripada kafir. Itu maksudnya salah seorang tu akan jadi kafir. Maksudnya yang bercakap itu kafir. Itu maksudnya. Dia sebutkan lagi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Thabit bin Dhahhak daripada Nabi SAW, "Man halafa ala millati ghairil Islam fahuwa kama qala." Siapa yang bersumpah selain daripada agama Islam, maka dia seperti mana yang disebut. Maksud bersumpah selain daripada agama Islam, maksudnya dia kata aku ni Yahudi, aku ni Kristian. Tak boleh. Seperti apa yang dicakap itu seperti mana dicakap itulah. Itu maksudnya. Walaysa ala bani Adam nazrun fi ma lam yamli. Ayat ni berkenaan dengan nazar lah. Maksudnya tidak ada kesalah daripada nazar tersebut. Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udhiba bihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang membunuh diri dia di dunia ini, membunuh diri, maka Allah akan azabkan di akhirat seperti mana dia mengazabkan diri dia di atas muka bumi. Itu dia. Yang ni yang penting. Wa ma la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Siapa yang melaknat orang mukmin seperti mana membunuhnya. So apa laknat? Maksudnya kita menjauhkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Apabila kita kata laknat, maksudnya Allah jauh daripada rahmat. Maksudnya mereka dapat azab lah. Itu maksudnya menjauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi seperti mana menjauhkan rahmat Allah Ta'ala, begitu juga lah orang yang membunuh itu. Jadi orang itu, wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Siapa yang melaknat orang beriman itu seperti mana dia membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlih. Siapa yang menuduh orang beriman itu dengan kekufuran, takfiri dari itu, fahuwa kaqatlih, seperti mana membunuhnya. Apa? Menafikan haknya sebagai seorang beriman. Tak boleh. Dalam hadis yang lain banyak sangat. La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufr illa irtadda alaihi illam yakum sahibuhu kadzalik. Tidak boleh seorang lelaki itu menuduh seorang lelaki yang lain, orang Islam lah, dengan kefasikan. Fasik ni maksudnya melakukan perkara maksiat kepada Allah Ta'ala yang lebih-lebih, terlampau jahat kan. Wala yarmihi bil kufr, maka tidak boleh menuduh sebagai kafir. Kafir cakap kafir tak boleh. Illa irtaddat alaih, melainkan dia akan kembali kepadanya. Illam yakun sahibuhu kadzalik. Jika sekiranya orang tu bukan macam tu.
Tak boleh kita nak cakap kepada orang kamu kafir, kamu ni fasik. Kamu neraka kan. Macam tu. Salah satu betul. Kita biasa sebut neraka. Orang tu neraka dan kau. Tak boleh kita kata macam tu. Nabi larang. Hadis ni bukan saya sebut hadis daripada hadis Sahih Bukhari. Ijma' ulama mengatakan Bukhari Muslim ni adalah kitab paling sahih di atas muka bumi. Bukan kita cakap. Allah Nabi cakap tak boleh. Tak ada izin Nabi bahawa kita boleh mengkafirkan orang lain. Laisa min rajulin da'a li ghairi abih illa wa huwa ya'lamu illa kafar. Tidak boleh menuduh mendakwa bukan ayahnya, bukan ayah dia betul. Melainkan dia adalah satu kekufuran. Wa man da'a qauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar. Begitu juga masuk neraka. Kalau orang cakap macam ni, dia kembali kepada neraka. Sebab apa? Dia mengkafirkan orang lain. Inilah di antara banyak lagi hadis lain. Ada satu tak apalah, cukup, saya rasa cukup dulu. Hadis-hadis ni menunjukkan bahawa mengkufurkan orang lain tak boleh. Mengkafirkan orang lain tak boleh. Kerana itulah sifat seorang mukmin, supaya dia ni husnuzan terhadap saudara ni. Bukannya niat tak betul kepada saudara. Sebab apa? Dia merasakan dia terbetul. Ini yang perkara yang salah, yang berlaku pada zaman awal dulu disebabkan masalah Khawarij. Inilah persoalannya Khawarij ni. Khawarij ni yang keluar, dia kata menyalahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mengatakan Sayyidina Ali tidak berpegang kepada kitab. Sebab mereka ini apabila dia bertelagah ketika itu, mereka berkata, mereka menunjuk bahawa kita berpegang kepada Al-Quran, kitab Al-Quran. Maka apabila mereka menunjuk kitab Al-Quran, jadi mereka macam mencabarlah Sayyidina Ali. Kamu pegang Quran ke kamu tak nak pegang Quran? Jadi Sayyidina Ali tak dengarlah cakap dia sebab dia tak faham. Jadi mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Akhirnya mereka keluar daripada Sayyidina Ali. Daripada asal ikut Sayyidina Ali, keluar daripada ikut Sayyidina Ali. Tapi baiknya Sayyidina Ali tengok macam mana. Mereka berkata pada mereka ini. Dia tanya kan tentang orang macam ni. Al-musyrikum hum. Al-musyrikuna hum. Adakah mereka ini orang syirik? Tengok Sayyidina Ali ni orang yang kafir kan. Orang kata dia tak boleh ikut Sayyidina Ali ni. Al-musyrikuna hum. Apakah mereka ini orang syirik? Maka Sayyidina Ali kata qala la minasyirik hum minasyirik farru. Tak, mereka bukan orang syirik. Bahawa mereka ni daripada syirik lari. Maksudnya mereka bukan orang syirik. Dia tak nak syirik. Maka dia tanya lagi, amunafikun hum. Adakah mereka orang munafik? Kata Sayyidina Ali, la, tak, mereka bukan munafik juga. Li'annal munafikin la yadhkurunallaha illa qalil. Sebuah orang munafik ni tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir pada Allah melainkan sikit. Tu orang munafik, tanda orang munafik. Mereka tak, mereka ni banyak. Kila fama haluhum. Maka ditanya, bagaimana keadaan mereka ni sebenarnya? Nak kata syirik bukan, nak kata munafik bukan. Dah macam mereka. Qal ikhwanuna hum, tu ikhwanuna, mereka ni saudara kita tapi barau alaina, nak lawan kita. Barau ni maksudnya melampau terhadap kita. Jadi bagaimana Sayyidina Ali tidak mengkafirkan walaupun tu teruk tu kan. Ada kisah panjanglah, kita Khawarij ni kisah panjang dalam zaman sirah sejarah umat Islam yang membawa fitnah sehingga ke hari ini. Disebabkan fitnah yang berlaku pada Sayyidina Umar, pembunuhan Sayyidina Umar, dan Allah jatuhkan fitnah ini sampai ke hari ini. Tengok sahabat yang Allah janjikan masuk syurga orang fitnah terhadap Sayyidina Umar, itu fitnah itu dengan berlakunya pembunuhan sehinggalah kisah Sayyidina Uthman, kisah Sayyidina Ali. Itulah disebabkan ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat ini dengan fitnah-fitnah yang telah berlaku itu. Jadi inilah mereka dia, mereka tu adalah bersifat hanya mengkafirkan orang je kerja dia. Kan? Walaupun mereka kecil. Allahu'alam. Wallahu'alam. Okey, tadi maksudnya kalau kita tengok nas memang sangat jelas larangan untuk kita mengkafirkan orang. Mungkin doktor boleh jelaskan apa faktor yang mereka masih lagi tegar, masih lagi berani untuk mengkafirkan orang. Mungkin ada faktor yang tertentu. Apa faktor mereka? Sedangkan nas memang sangat jelas. Kan sebab nas bukan tadi pun muttafaqun alaih, itu pun masih lagi orang duk petikai Bukhari zaman sekarang ni. Itu tak apalah, itu lain cerita lah kan. Okey. Apa faktor sebenarnya tu? Sehingga mereka tegang. Adakah mereka ada tujuan tertentu atau apa sebenarnya tu? Silakan tak?
di antara kita kenapa masih lagi, walaupun ada hadis jelas, Quran pun jelas, berkenaan bahawa kita tidak boleh mengatakan orang lain, kita tidak boleh mengatakan orang fasik dan sebagainya. Tidak boleh kita buat. Tapi berlaku ini disebabkan pertama adalah kejahilan. Kejahilan berlaku daripada dulu sampai sekarang. Biasanya golongan muda. Oleh itu disebut apa? Dipanggil golongan Khawarij ni orang apa yang baru gigi tumbuh. Dipanggilkan hadis tu disebut maka mereka ni gigi yang baru tumbuh. Mereka ni terkeluar daripada Islam yang meruku sahmu minar ramiyah. Mereka tembus dan keluar daripada agama seperti mana tembusnya busa tanah itu daripada mangsanya. Maksud tembus tak sedar. Kalau panah kan tembus menembusi kan. Macam mana pistol kalau tembak tom kan. Tembusnya macam itulah tak sedar, tiba-tiba dah tak tahu tu tembak lah kan. Macam itulah juga seperti mana mereka ini. Mereka ni apa? Tidak memahami Islam. Seperti mana berlaku pada Sayyidina Ali. Mereka ini berdebat. Berdebat, mereka ajak kita nak berdebat dengan Al-Quran. Ini masalah mereka ni. Mereka dia berdebat dengan Al-Quran. Dia kata kamu tak ikut Al-Quran, kita berdebat dengan Al-Quran. Jadi mereka ini di antaranya mereka yang mengatakan bahawa apa yang berlaku itu saya buat cerita kisah begini. Benda tu berlaku mereka ahli Syam ni, ahli Iraq dengan ahli Syam ni, mereka ni mengangkat mushaf. Bahawa kita berpegang pada Quran ni. Kan? Maka mereka menghadap kepada Sayyidina Ali. Disebut Ibn Abbas kalau tak silap saya. Kisah ni rumit nak dipahami dengan baik. Kadang kita ni boleh silap juga tapi dia begini. Saya sebab ada nas depan saya boleh tengok ada. Dia kata apa? Mereka ni bertanya dengan 3 perkara. Di antara salah satu je mereka berkatakan. Ibn Abbas tanya. Ara'aitum qatla arnabin fil harami a'zamu am qatli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas tanya sebab mereka ni nak hukum dengan Al-Quran. Oleh itu Sayyidina Ali kata apa? Innaha da'watu haqqin urida biha batil. Itu dakwah kebenaran tapi apa yang diingin adalah kebatilan. Kesan dia adalah kebatilan. Jadi mereka nak berhukum dengan Al-Quran tapi mereka berdebat dengan Ibn Abbas. Disebutkan juga daripada Sayyidina Ali juga. Kisah ni disebut Ali. Kita banyak riwayat macam tu. Dia kata apa? Qala ara'aitum qatla arnab. Tidakkah kalau kamu tengok membunuh arnab di tanah Arab itu lebih besar ataupun membunuh umat Muhammad itu lebih besar. Maka mereka berkata qatlal ummati a'zam. Mereka berkata orang ni golongan Khawarij kata apa? Bahkan membunuh umat itu lebih besar. Maka berkata Ibn Abbas fa inna Allah ta'ala hakamar rijal fi kitabillah fi arnabin tuqtal fil haram. Tu dia. Sungguhnya Allah telah menghukum kepada orang ni dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala tentang arnab yang terbunuh di tanah haram. Maksudnya besar. Bukannya benda tu kecil sebab dia tak faham. Dia tidak faham apa yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi mereka ni dia kata Al-Quran inilah Quran sebut, inilah yang disebut. Ini jadi masalah disebabkan golongan ini tidak memahami. Itu kita katakan mereka ini apa? Jahil. Yang seterusnya adalah mereka ni disebabkan apa? Orang mentakfir ini adalah gurur. Sombong, bongkak. Dia rasa dia seorang je betul. Orang lain salah, orang lain kafir, orang lain bid'ah kan. Biasa kita sebut itu. Itulah kafir, bid'ah, neraka. Orang lain. Dia panggil gurur. Bukan saya cakap Bukan saya cakap. Nabi sendiri cakap. Bukan saya. Benda ni kita faham daripada hadis Nabi. Riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlukuhum. Dari riwayat ahlakahum. Apabila seorang lelaki itu berkata halakan nas, manusia itu musnah dah, binasa dah. Maksudnya mereka buat perkara yang jahat seperti maksiat pada Allah Taala, fasik kan. Dia kata halakan nas, manusia yang binasa dah. Nabi kata apa? Fa huwa ahlakuhum. Bahkan dia lah paling binasa sekali. Ahlakuhum. Dhamma ahlakuhum. Maksud dia tu sendiri. Dalam riwayat mengatakan apa? Fa huwa ahlakahum. Ahlakuhum, dia lah yang membawa manusia itu ke binasa. Tu kena faham riwayat dan dua riwayat yang berbeza-beza. Tapi riwayat yang rajahkan ahlakuhum lah, dia tu binasa. Tapi dia mengatakan orang manusia ni binasa, padahal dia yang lebih binasa. Itu Nabi cakap. Maksud dia apa? Merasakan dia tu betul. Disebabkan masa dia menafikan hak lain Allah tu salah. Jadi dialah yang paling binasa, paling musnah. Oleh itu
Ibn Taymiyah, Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari kan. Dia kata apa? Anilah ukaffiru ahadan min ahli kiblah. Tengok kata-kata ulama macam mana. Aku sungguhnya aku tidak mengkafir salah seorang daripada ahli kiblah. Kenapa? Mereka menghasilkan, mereka salah tafsir saja. Mereka takwil Allah. Walaupun khawarij. Ini khawarij. Mereka tersalah tafsir. Takwil mereka ni salah, tersalah tafsir je. Sebab mereka tidak ada perasaan dia rasa dia seorang dia betul, dia salah. Sebab oleh itu kita kena takwil apa yang kita tafsir, apa yang orang cakap. Apa yang orang katakan. Kita boleh tiba kata dia kafir. Kita dia mengadak capal kafir. Mana boleh takwil dulu, tafsir dulu, husnuzan pada orang tu. Tu penting. Oleh itu bukan Imam Asy'ari sahaja, bahkan Ibn Taymiyah sebut. Ni bukan saya sebut, Imam Zahabi sebut dalam Siyar A'lamin Nubala. Dia kata apa? Ibn Taymiyah kata apa? Ana la ukaffiru ahadan minal ummah. Aku tidak mengkafir salah seorang daripada umat ini. Bukan saya. Nah, Imam Asy'ari sebut, Ibn Taymiyah sebut. So, mereka tidak mereka dia rasa mereka ini adalah salah dalam memberi takwil. Oleh itu mereka mengata mereka mentakfirkan apa yang umum. Dia tak mentakfir secara orang, ni kamu ni kafir. Dia tak. Kita ni kafir orang tu direct itu tak. Tak. Oleh itu kita kena faham manhaj ulama. Disebabkan di antara apa? Di antaranya adalah sombong kita. Kesombongan orang tu. Apa bongkak ni yang kita ni rasa ni betul. Kita seorang je ikut sunnah. Orang lain tak ikut sunnah. Ini sebab ni. Bukan saya sebut. Dia sebut beri dalil. Bukan saya. Ni ada dalam hadis. Dalam apa? Kata-kata para ulama. Panjang sebenarnya cerita berkenaan antara sebab-sebab dan ciri. Itulah cirinya. Di antaranya sebut tadi, yang pertama kejahilan, yang kedua adalah mengkafirkan orang apa ni, disebabkan rasa bongkak, rasa ni dia ni hebat lebih daripada orang lain. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi kita boleh tengok ilmu sangat penting. Ilmu yang maksudnya agama ni perlu diambil dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan apa tadi sebut semangat kan, hamas ni diorang apa, hamasah diorang ni kan, ambil dengan cara begitu. Yang kedua tu hurur tu. So itu pun perlu kepada tazkiyah nafs mungkin, atau dengan adab kan. Jadi agama ni tidak berjalan dengan emosi begitu kan. Cuma tak tahu. Baik, itu kita bincangkan begitu. Namun dalam masyarakat dunia, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kufur tu memang ada. Siapakah orang yang boleh mengkafirkan mereka? Ataupun semua orang bebas asal ada ilmu, ataupun macam mana? Ataupun ada pihak autoriti yang tertentu yang ada kuasa untuk mengkafirkan orang-orang sebegini yang melakukan perbuatan kufur gitu. Jadi silakan dah. Siapakah yang berhak untuk mengkafirkan orang lain? Ini kena belah lah. Dia sebenarnya dalam hadis menyebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa Nabi bersabda, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisan. Siapa yang tak mampu dengan lisan, dengan lidahnya. Tapi saya nak tekankan yang pertama ni. Nak mengubahkan kemungkaran. Yang pertama adalah dengan kuasa. Kuasa yang dimaksudkan adalah penguasa lah, hakim negara. Maksudnya pemimpin negara. Maksud pemimpin negara maksudnya yang memimpin negara lah. Khalifah itu sendiri. Khalifah dan juga yang diberikan jawatan sebagai naib dia. Ya, naib maksudnya jawatan sebagai naib. Maksudnya menteri. Kalau ada Perdana Menteri, macam tu. Maksudnya dia ada wakil. Maksudnya penguasa yang berhak menghukum. Disebabkan dengan undang-undang. Kita tak boleh. Orang awam tak boleh kita kata dia kata kafir. Orang awam tidak boleh buat hukum hudud, tak boleh. Yang boleh buat hukum hudud, yang mengatakan dia tu kafir adalah kerajaan saja. Kita istilah sekarang lah kita mainkan, ataupun pemimpin saja, ataupun kita bagi naik kepada pemimpin tersebut. Dan umat Islam lah. Dia tidak boleh siapa-siapa yang mengatakan. Dan kekufuran itu kita sebut awal tadi, sebenarnya kita tidak boleh mengkafir pun sebenarnya. Tapi disebabkan ada masalah-masalah tertentu, maka perlu kepada penjelasan. Oleh itu kita lihat pada di Malaysia ni, kita ada Jabatan Agama, kita ada Majlis Agama. Jabatan ni lah, institusi agama ini melihat kepada ajaran-ajaran sesat kan. Dia lah menentukan dia kafir ke tak kafir kan. Dia ni ajaran sesat ke tak sesat. Bukan kita ni pandai-pandai kita kata dia kafir. Ni ikut ahli sufi. Biasanya kena ahli sufi lah, kena biasanya kan. Ahli bid'ah ni biasa macam tu kan.
ataupun buat perkara-perkara bid'ah, yang perkara maksudnya berlawan daripada cara sunnah. Padahal perkara itu bukannya perkara yang qat'i pun, bukan perkara yang muktamad, yang pasti. Dia adalah perkara-perkara yang khilaf di antara para ulama. Jelas dia tu khilaf. Tapi disebabkan kesombongan tadi disebut tadi, maka dia mengkafirkan. Dia tak boleh perkara ni. Jadi kita masukkan adalah yang boleh menjadikan kafir atau menghukum kekufuran itu, sebab mengkufurkan orang itu adalah satu hukum. Seperti mana Ibn Qayyim sebut, dia adalah satu hukum. Mentakfir itu, maksudnya dia itu kafir kan, dia adalah satu hukum yang hukum yang boleh diberikan. Seperti hukum dia lah, kafirkan dia. Jadi mengkafirkan itu adalah hak kepada kerajaan. Dia kita tidak boleh mengkafirkan orang lain dan perlu kepada dalil-dalil. Dalil je hendaklah dalil yang qat'i. Maksudnya tidak ada syubhat pada masalah dia tu kafir. Kalau dia ada syubhat, kalaulah dalam bab hudud orang itu dia membunuh, dia ada syubhat, maka dikurangkan. Ataupun mereka ini berzina, dia ada syubhat, maka tak kena hukum hudud. Begitu juga masalah ini. Jika ada syubhat je, maka tidak boleh mengkafirkan dia. Tidak boleh sama sekali kafir. Maksud mengkafir beri hukum lah kafir itu macam mana. Kan? Tidak boleh jika bukan perkara muktamad. Itulah yang kita katakan sebagai kaedah dalam Islam. Iaitu tidak boleh mengkafirkan umat Islam, tidak boleh mengatakan orang Islam itu tidak betul, melainkan dalam perkara-perkara yang qat'i, yang muktamad. Seperti orang Islam mengatakan Quran tak ada. Itu kafir jelas lah kan. Orang tu kata tak ada solat. Itu kafir jelas. Sebab apa? Muktamad. Yang kita sebut tadi al-ma'lumu minad dini bidharar, perkara yang jelas dalam agama itu yang tu. Ada pun perkara lain semua khilaf. Kita perlu takwil. Oleh itu kata para ulama kata la takfira bil lawazim wal ma'alat. Tidak boleh mengkafirkan perkara yang akan kesan daripada dia ataupun kemungkinan dia itu berlaku. Contohnya kita kata kan yang baru-baru ni kesnya yang jelas baru ni tentang capal. Kan dia kata sembah capal. Tu orang tu tak ada berniat, satu. Kedua tu dia kata kemungkinan nanti dia akan menyembah kepada capal. Kemungkinan itu tidak boleh. Orang Ibn Taimiyah kata hadzal karam law qultuhu la ana la kafar, kata Ibn Taimiyah. Masalah kita boleh mengkafirkan perkara-perkara yang akan berlaku. Contohnya kita kata nak sadar zara'i. Tak ada, kita boleh mengkafirkan sebab dia masih lagi zanni, tak buat. Itu kaedah fiqhiyah yang tepat. Maksudnya kita tidak boleh mengatakan perkara itu darurat, melainkan berlaku, benda itu memang berlaku. Bukannya akan berlaku ni tak ada dari sekarang. Tidak boleh mengukur perkara yang akan, tidak berlaku kemungkinan berlaku, tidak boleh. Oleh itu Ibn Taimiyah saya sebut tadi, hadzal kalam, dia nak ceritakan tentang orang yang berkata perkara yang kita anggap adalah satu kekufuran. Orang lain ni, Ibn Taimiyah cakap, orang lain cakap benda kufur. Dia kata apa? Hadzal kalam law qultu ana la kafart. Jadi yang kamu cakap ni, yang kamu cakap ni, jika aku cakap maka kafirlah aku. Tu dia kata kalau aku cakap benda ni sebab dia tahu dia tu salah. Tapi dia kata wa amma anta fala takfuru bih. Adapun kamu tidak kafir. Sebab apa? Kamu menafsir benda lain. Kamu tidak menyangka sebab kamu tak rasa benda tu, kamu menyembah benda lain contohnya kan. Ataupun dia kata capal tu dia tak sembah apa capal tu. Tapi dia kata capal itu ini salah. Oleh itu perkara itu kena jelas. Bukannya perkara syubhat, perkara yang tidak betul, perkara yang anggap-anggap. Mereka tak boleh. Dalam Islam tak ada hukum anggap-anggap. Nah, kita semua mesti jelas. Kan? Dan boleh kita mengkafirkan orang dengan perkara yang bukan muktamad. Begitu juga dalam berdakwah. Kalau dalam mengkafirkan berdakwah begitu juga. Kita nak berdakwah kita nak kata perkara ini bid'ah. Bid'ah yang mukaffarah, yang dia tu kafir. Adapun bid'ah dalam masalah sembahyang 20 rakaat boleh tak boleh. Ya. Masalah 20 rakaat ni pun khilaf Syekh Albani kata tak boleh. Pada ulama lain boleh. Itu memang betul kata Syekh Albani sebut. Ataupun masalah kunut. Imam Ibn Qayyim kata tak ada. Maksudnya dia adalah perkara bid'ah. Bid'ah itu adalah bid'ah dalam perkara-perkara yang bukan muktamad. Maka tidak masalah. Janganlah kita mengkafirkan tu dia bid'ah yang khilaf dalam ijtihad para ulama. Oleh itu kita pastikan yang pertama hendaklah perkara itu adalah muktamad, yang kedua hendaklah berlaku ketika itu, bukannya akan datang sadar zara'i itu. Oleh itu kata Syekh bin Bayah, kalau kita banyakkan sadar zara'i ni menyebabkan tak ada hukum akal kita ni. Sadar zara'i nak buat baik pun sadar zara'i.
Kan? Mm-mm. Contohnya berlaku pada apa ni, ada orang tanyalah pada saya kan, kita nak banyak guna salat zara'i. Lepas tu kita kata banyak guna salat zara'i. Kata apa? Oh, kita tak boleh lah puasa hari, nanti kita tidak bergaya. Kan? Sebab kononnya kita ni hari raya kita kena gembira. Jadi kalau kita buat semaya apa ni, puasa 6 hari Syawal ni, akhir ni kita tidak bergembira pada hari raya. Hari kedua dah raya dah puasa. Dah hari kita tak bergembira, dia kata. Maka kita macam menafikan hadis Nabi. Kan? Dia kata sadar zara'i, dia kata kemudian orang tak akan sambut hari raya. Padahal hari raya tu disambut adalah perayaan kita. Dia mula beri dalil macam tu. Jadi perkara-perkara ni tak betul. Sadar zara'i yang tidak tepat pada tempatnya. Sebab kita hendaklah kita sadar zara'i itu, kita tempiah itu hendaklah perkara yang pasti berlaku. Pasti. Bukannya perkara yang agak-agak kan. Yang pasti berlaku. Maksud pasti berlaku macam ni. Seorang itu korek lubang di tengah jalan. Tengah jalan raya besar-besar tu, dia korek jalan. Pasti tak orang masuk dalam lubang. Memang pasti. Yang tu pasti. Kan ada pun dia agak-agak. Maksudnya mungkin dia begini, mungkin begini. Yang tu tak ada masalah. Tapi kalau memang pasti, bukan kemungkinan dah, memang pasti punya. Ya, maksud sadar zara'i janganlah tebuk tengah jalan, kan? Pasti. Benda pasti, bila pasti mati tidak boleh dibenarkan sama sekali. Wallahu a'lam. Tadi doktor ada sebut yang hak untuk mengkafirkan itu ialah hak pemerintah dan juga naibnya lah. Tapi kalau ada orang yang menganggap saya tak bersama dengan pemerintah ini pemerintahan Tauhid contohnya. Jadi saya dengan tok guru saya ataupun saya dengan alim ulama saya berpegang kepada pandangan mereka. Adakah ini satu kaedah yang betul? Itu macam mana dah? Kaedah ini sebenarnya adalah kaedah yang salah. Seperti mana berlaku kat zaman Khawarij. Khawarij yang cerita saya sebutkan tadi. Khawarij ini apabila mereka ini kononnya nak berkenaan dengan perang di antara Sayyidina Ali dengan sahabat yang lain kan. Dia kata dia mesti dah perang kan. Dia macam nak semua perang juga. Mereka suruh mengkafirkan yang lain pula. Jadi apabila Sayyidina Ali tidak mengikut cara mereka keluar. Yang ni dia masalah. Siapa kita tak boleh. Kita ada pemerintah, kena ikut pemerintah, kena ikut Sayyidina Ali. Tapi mereka keluar. Khawarij ni keluar daripada mengikut yang pendapat Sayyidina Ali. Walaupun mereka rasa pendapat itu tidak berlawanan dengan Quran. Mereka berkata la hukma illa Allah, tidak ada hukum Allah Taala, tidak ada hukum melainkan dalam kitab Allah Taala. Mereka berdalil macam tu. Padahal mereka salah dalam memberi tafsiran. Oleh itu kata Sayyidina Ali, banyak dah dalam kalau kisah-kisah ini, mereka ini tidak memahami siasah pun tak faham. Mereka ini agama pun tak faham. Akhirnya mereka ni jur'ah. Al-jur'ah ala memberi fatwa, memberi hukum kepada orang lain. Akhirnya berlaku fitnah ini. Maka berlakulah kes-kes pembunuhan. Jadi golongan-golongan yang berlawanan ini macam ini hendaklah kita lawan terus. Oleh itu kata Ibnu Daqiq, dia kata wa hadza wa'idun 'azim liman kaffara ahadan minal muslimin. Dia kata orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Dia kata apa? Wahya waratatun 'azimatun. Dia adalah satu benda yang paling bahaya sekali. Satu benda yang membawa kepada kerosakan paling bahaya tadi. Wa fiha khuluqun katsirah. Khalqun kathir minal mutakallimina wa minal mansubi ila sunnati wa ahli al-hadith lima ikhtalafu fil aqaidi faghalladu ala mukhalifihi. Banyak berlaku pada siapa? Golongan-golongan mutakallimin, golongan falsafah. Golongan siapa lagi? Orang yang dinisbahkan kepada sunnah dan hadis. Mereka ini khilaf je dalam akidah, maka mereka dia berkerah, maka mereka berlawan dengan orang yang bertentangan dengan mereka, mereka menghukum dengan kekufuran tadi. Tak boleh. Tu Ibnu Daqiq sebut. Ibnu Daqiq kan ain. Kenal kan? Kita ada ihkam tak dalam kita ada disebut. Syarani pun sebut macam tu. Man qala li akhi ya kafir faqad ba'ani. Dia menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Maka dia kata annal hukmu 'ala ar-rajulil muslim bi khurujihi min dinil Islam wa dukhuluhu fil kufr la yanbaghi li muslimin. Tak boleh seorang muslim pun berkata macam tu. Tak boleh kita kata orang tu keluar Islam. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman pada akhirat, tak boleh sama sekali. So apa? Illa, dia kata. Ni yang saya sebut tadi. Illa biburhanin awdahu min syamsin nahar. Hendaklah dia, benda memang kafir sungguh tu,
jelas dia nyatanya dalil dia tu awdahu min syamsin lebih jelas daripada matahari siang hari tu. Tu dia. Jadi kita nak mengkafirkan, nak mengatakan dia tu salah, dalam yang jelas benda tu tak boleh kan kita menjadikan menjadikan orang Islam itu adalah kafir mengikut kehendak dia, mengikut pendapat dia. Pendapat dia je. Ya. Oh tak, dia ada syekh aku cakap macam tu, kita kafir. Tak ada. Dalam Islam Nabi kita sebut jelas tadi hadis tadi. Semua Nabi kata tak boleh kita mengkafirkan. Kita sebut tadi Ibn Taimiyah sebut tadi. La ukaffiru ahadan minal ummah. Kata Imam Asy'ari kata la ukaffiru ahadan min ahli al-qiblah. Tidak boleh, aku tidak mengkafirkan salah seorang dari ahli kiblah. Orang yang sembah pada Allah Taala sebab kita kata kafir. Ya. Mungkin dia salah tafsir je. Takwil mereka. Kau dia tak takwil dia yang salah. Jadi kita jangan hulu dalam agama, melampau dalam agama. Bukan saya cakap semua ni semua dalam buku-buku umat Islam. Jadi kita tak boleh. Kita yang berhak untuk menghukum ini adalah kita biarkan kepada pemimpin-pemimpin. Kepada mufti. Itu maksudnya naib dia seperti mufti, menteri agama itu saja. Jadi mereka ni ada hak untuk memberikan maksud itu. Seperti kita sekarang kat Malaysia ni, isu agama kan, untuk mengatakan ajaran yang sesat, ajaran yang tak betul, ayah pin, rasul apa, kan? Mereka lah yang berhak. Mereka lah berhak. Kita ni tak ada ilmu, kita cakap. Kita ni suka mengkafirkan orang lain. Banyak kalau kita ni, kita mengikut orang kafir jadi kafir ke tak? Tak, kita mengikut orang kafir tidak mesti kita kafir. Tapi ramai orang macam tu. Kita ikut orang kafir, kita kata kita ni kafir dah. Duduk negara Islam, duduk negara kafir kita jadi kafir. Tak boleh macam tu. Jadi perkara-perkara ni kita perlu kita kan perlu tahulah, maksudnya kita tak boleh ikut mana-mana pendapat yang mengatakan mengkafirkan orang Islam yang lain. Sebab hadis itu jelas. Walaupun hadis itu bukan tapi dengan jumlah yang tu kita boleh kata mutawatir lah kita katakan. Bukannya satu dua hadis. Mutawatir dah tu. Maksud dia faham kita tak boleh kafirkan orang lain. Kita menafikan hak orang mendapat rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaknatkan orang lain kan. Maksud menafikan rahmat Allah Taala, Allah melaknat barang kita. Menafikan hak orang lain mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Rahmat. Kan? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ni Allah Subhanahu Wa Taala bila Sayyidina Musa alaihi salam berjumpa dengan Allah Taala. Kau orang Bani Israel ni tak ikut perintah Allah Taala, tak ikut nak jadikan Allah Taala ni lembu pun nak sembah. Nabi Musa kata wa rahmati. Allah kata apa? Wa rahmat. Sungguhnya azab ini aku berikan kepada orang yang buat dosa. Tapi wa rahmati, Allah kata. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku lebih lampau lebih daripada itu lagi. Memang aku ada azab, aku berikan azab, tapi Allah kata rahmat aku lebih besar. Kalau Allah kata rahmat aku besar, kita nak buangkan rahmat Allah Taala, kita melawan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengkafirkan, kita menjauhkan rahmat. Sebab kita melaknat orang lain, maksud kita menjauhkan rahmat. Saya ulang 10 kali pun tak apa ni, supaya orang faham perkataan ni. Kita melaknat orang lain, maksud kita menjauhkan rahmat Allah Taala. Allah sedangkan Allah Taala berikan rahmat kepada kita. Nabi Isa alaihi salam. Bila Allah tanya kepada Nabi Isa, adakah anta qulta lin-nas ittakhadhu kamu jadikan kamu dan juga umat kamu ilahai min dunillah, Tuhan siapa yang Allah Taala. Qala subhanak, maha suci Allah. Tapi Nabi Isa kata apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa dia sabda kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Wa in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika kamu azabkan mereka, sesungguhnya dia dah hamba engkau. Tu Nabi. Ada istilah kita ni. Bukan Nabi pun. Kita orang biasa je, faham hadis pun tak faham. Ni Nabi Isa ada in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika kamu azabkan mereka, sesungguhnya mereka tu mereka itulah hamba engkau. Maksud rahmatlah engkau, rahmatkanlah dia. Kan? Janganlah kita nak melampau. Tu Nabi alaihi salam. Nabi Isa. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nak kafir, tak ada. Jadi kita ni kena, bukanlah kita ikut sangat pendapat orang lain. Kita bukan tu hukuman itu adalah hukuman diberikan kepada pemerintah. Kalau semua orang memberi kafirkan orang lain, maknanya berlakunya fauda, berlaku kocak-kacir dan agama, berlakunya fitnah. Macam tadi dah berlaku zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Osman, pembunuhan Sayyidina Osman. Sebabkan ramai yang bercakap. Orang tak pandai agama, cerita pasal agama. Kan? Kau nak negakkan khalifat Islamiah, khilafat Islamiah. Macam mana zaman khilafat Islamiah pun dijatuhkan Sayyidina Ali dan Osman.
Tidak ada orang yang masuk syurga mereka itulah masuk syurga. Tapi kata orang tak ikut Quran, tak ikut sunnah. Dia ikut kepala dia, ikut Quran sunnah dia. Kan? Tak boleh macam tu. Wallahu a'lam. Baik, kalau daripada awal sampai yang kita bincangkan sekarang ni, kita boleh tengok bahawa isu takfiri ni memang seeloknya kita ni berdiam diri lah, jangan masuk campur, sebab hak itu kepunyaan pemerintah dan juga naibnya, dan kita tak semudah-mudah untuk mengkafirkan orang. Nas dalil memang cukup jelas apa yang Dr. Redha sebut tadi. Mungkin doktor boleh sebut tentang kesan. Mungkin kesan ni mungkin penting untuk masyarakat di luar sana, kita juga, untuk kita ambil tahu kesan bila kita mengkafirkan orang ni. Sebab kesan dia memang besar. Jadi mungkin doktor boleh sebutkan kesan bila kita mengkafirkan orang. Silakan doktor. Kesan mengkafirkan kepada orang lain seperti mana hadis itu sendiri cakapkan, sebutkan kepada kita jelas tadi kan. Siapa yang melontar, la yarmi rajulu rajulan bil fusuq wa la yarmi bil kufri illa irtaddat alaihi. Tidaklah melontar seorang lelaki itu kepada seorang lelaki yang lain dengan kefasikan, dengan kekufuran, melainkan kembali kepada dia. Macam kembali kepada dia. Orang yang mengkafirkan orang ni memang akan kembali kepada dia. Sebenarnya perkara ini para ulama dia menafsirkan. Ada tak silap saya ada 4 tafsiran tentang makna ini. Dia memberi makna tentang kembali kekafiran itu kepada dia. Maksudnya dia kafir, maksudnya dia kafir. Maksudnya orang kata orang kafir, adakah dia kafir? Itu maksud dia. Kalau adakah maksud dia ni memang dia kafir. Jadi ulama pun tak ada tafsiran. Tak silap saya lebih kurang ada 4. Ada 4 tafsiran. Jadi yang para ulama mengatakan, yang majoriti ulama mengatakan bahawa perkara itu tidak mengkafirkannya. Walaupun dia kata Nabi bersabda akan kembali kekufuran itu kepada dia. Masuk situ, ataupun dalam hadis yang lain kata au kama qal, kan, dia dalam hadis yang kita sebut tadi siapa yang dia berkata bahawa orang lain itu kafir, huwa kama qal, seperti mana dia tu sendiri cakap dia tu dia kafir, kan, kembali kepada dia. Jadi maksudnya adalah tak kafir. Itu pendapat majoriti ulama kata tidak kafir lah orang yang berkata dia tu kafir. Tu sebab kita tak boleh kafir orang lain. Memang tu dia. Kita Islam tentu tak kafirkan orang yang mengkafirkan orang lain, tidak mengkafirkan. Macam kita kata pada Khawarij, kita kata Khawarij ni kafir. Ya, kata Sayyidina Ali kata, adakah mereka tu orang syirik? Tak. Mereka di syirik jauh daripada syirik. Sedangkan mereka ni mengkafir dah, tak ikut, dia kata Sayyidina Ali tak ikut sunnah, tak ikut Quran. Adakah mereka munafik? Tak. Mereka tidak munafik. Tapi mereka ni melampau. Tengok bagaimana Sayyidina Ali, kita kena faham macam ni. Inilah pendapat majoriti mengatakan tafsir tadi. Yang kedua, dia akan maksud tafsir yang kedua maksudnya kembalinya kekufuran kepada dia, ataupun seperti mana yang dicakap huwa kama qala, seperti mana yang disebut dalam hadis tu, seperti huwa kama qala. Dia cakap dia bersumpah tu seperti mana dia cakap dah. Maksudnya dia bersumpah dia ni Kristian. Maka apa yang dia cakap dia tu dia Kristian, maka kembali kepada dia. Jadi dia kata apa? Adakah maksud kembali kepada dia? Maka dia kata ini adalah menunjukkan kekurangannya. Dan maksiat dia. Bukannya sebab kurang ni lah, kurang iman. Dia kurang. Kurang iman tu kurang. Yang ketiga, bermaksud hadis-hadis ini yang mengatakan mereka kembali kepada adalah golongan-golongan yang Khawarij, terkeluar betul. Itu maksudnya memang betul dia ni memang keluar betul Islam. Ya, memang ada golongan-golongan yang tak nak ikut dah Quran Sunnah ni. Itu yang dimaksudkan dengan pendapat yang ketiga. Tapi pendapat keempat kata apa? Makna dia perkara itu mungkin akan berlaku pada dia. Akan berlaku. Apa? Jika seorang itu buat maksiat, lama-lama maksiat itu menyebabkan dia lebih teruk, kan? Dalam satu hadis yang menyebut dalam hadis Muslim ni, ada ni, siapa yang sentiasa bercakap benar, maka dia sentiasa bercakap benar sehingga Allah maktubkan kepada dia adalah seorang pembenar, kan? Macam itulah. Jika seorang itu bercakap bohong, maka Allah dia berbiasa dengan berbohong itu sehingga Allah mencatatkan dia ni sebagai orang pembohong, maka dia masukkan api neraka.
Saya lupa dia punya sirah hadis tersebut, tapi macam itulah maksud dia. Maksudnya akan kembali kepada kekufuran. Kalau dia kafirkan orang, dia akan kemungkinan menyebab lama-lama dia kafirkan orang, lama-lama kafirkan orang, akhirnya menyebabkan kembali kepada dia kekufuran, dia akan kufur. Jadi inilah kesan bagi golongan-golongan yang mengkafirkan orang lain. Jadi kita tak tahu lah. Itu tafsiran lah ulama tafsirkan. Maksudnya tafsiran itu macam-macam. Oleh itu kita kena faham, kita kena kembali kepada para ulama. Bukan kita buat tafsir sendiri ke kan. Jadi ini dia. Maksudnya saya nak ceritakan bahawa kesan daripada seorang itu mengkafirkan orang lain adalah kembali kepada dia. Sama ada mana-mana maksud yang kita sebut tadi. Tapi kita tidak mengkafirkan dia lah. Majoriti ulama tidak mengkafirkan orang yang mengkafirkan orang lain. Tidak sama sekali. Allah. Baik, jadi kalau sebut satu tu pun dah cukup untuk kita ambil iktibar bahawa bila kita kafirkan orang, benda tu akan kembali kepada diri kita. Itu belum lagi kalau kita dah kafirkan orang, atau bercerai laki bini, tak boleh faraid lah apa, semua itu kesan-kesan yang selanjutnya tu banyak bendanya. Tapi kalau kita ambil yang doktor sebut tadi tu sudah cukup untuk kita jadikan iktibar. Baik, kita pun dah hampir ke penghujung. Mungkin ada soalan daripada penonton, tak ada, okey, tak apa. Cuma dekat sini ada satu soalan, mungkin ni yang terakhir lah doktor. Soalan ni ada diajukan oleh sahabat kita. Dia tanya soalan macam ni, boleh ke ayat-ayat dan nas yang guru dan ditujukan kepada orang kafir tetapi diberikan kepada orang beriman? Silakan doktor. Adakah menunjukkan kata-kata orang kafir itu ditujukan kepada orang beriman? Tidak sama sekali. Sebab kita katakan bahawa iman itu lawan dia kafir. Kita tidak boleh mengatakan sifat kekufuran itu kepada orang beriman. Kerana dia adalah berlawanan. Kafir dan kufur dan juga iman itu berlawanan. Bila kita menjadikan sifat kafir kepada orang beriman, maka ini kita menyamakan orang beriman itu kafir dan dia adalah mengkafir. Oleh itu disebut afana ja'alul muslimin akal mujrimin. Kita jadikan orang muslim seperti orang mujrim, orang kafir itu sendiri. Tak boleh sama sekali kita boleh mengkafir. Sebab dia tu beriman kepada Allah Ta'ala. Walau mereka disebut la ilaha illallah. Kata Imam Asy'ari itu apa? Ahlul kiblah, mereka kena sembah kepada Allah Ta'ala. Kita masih lagi kita dia tu beriman. Memanglah iman dia kecil tak? Sedikit lagi disebut tadi. Bukanlah iman dia besar. Tapi selagi mana dia tu dia beriman kepada Allah Ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala, mereka ahlul kiblah, tidak berhak kita mengkafirkan seperti mana sifat orang kafir. Sebab sifat orang kafir Allah sebut laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Kafir pun tu. Memang Allah, orang kafir tu Allah cakap dia kafir. Ya, dia kafir semua ya. Tapi menafikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu. Dia menjadikan Isa bin Maryam itu adalah Tuhan. Mana boleh? Allah kata kafir lah ni. Oleh tak Allah sebut apa? Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Kafir sebab apa? Dia mengatakan Tuhan itu banyak. Tuhan tu ada syirik dia, ada syarik dia, ada apa ni? Ada bagi partner kan. Tuhan tak ada partner. Tuhan dia satu. Jadi itu kafir. Jadi kalau kita menjadikan sifat kekufuran itu, orang yang benci kepada Al-Quran, benci kepada Rasul itu diletakkan kepada orang beriman. Tak boleh lah. Sebab apa? Sifat yang bertentangan. Orang beriman dengan beriman. Orang beriman walaupun sebut la ilaha illallah. Kita tahu bahawa orang yang bersebut la ilaha illallah, walaupun sebut dia akan masuk syurga. Nabi sebut dalam kisah dalam satu hadis yang begitu panjang. Bila Allah Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala akhirat nanti. Maka berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi minta kepada Allah Taala, sujud kepada Allah Taala, minta dikeluarkan orang yang beriman ini. Pertama orang yang beriman, hati dia ada mithqal habbati min iman. Ada sedikit zarratin min iman, ada sedikit zarah. Kemudian datang kali kedua, Nabi minta lagi kepada Allah Taala. Orang yang ada mithqal habbatin zarratin min iman. Tadi habbah, biji. Yang kedua, kali kedua minta sebesar biji zarah, atom. Ada iman yang besar atom pun masuk syurga. Lepas tu disebut lagi, kali ketiga Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala. Maka Allah keluarkan orang yang paling kecil lagi, yang paling kecil pada habbatin min hardalin tadi khardal darratin, yang paling kecil lagi, atom kecil daripada atom lagi kan.
Yang tu masuk masuk pada syurga. Maka Nabi tak puas hati lagi. Begitulah orang kita nak terima orang tak buat Nabi tak puas hati kan. Nabi ni ada lagi, nak tunggu lagi. Apa nak masuk lagi orang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata farajak fa'udtu marratan rabi'ah. Maka aku kembali kali keempat. Maka aku pergi kepada tahta bawah arah tu. Maka aku sujud seperti mana aku memuji Allah Ta'ala, memuji Allah seperti mana pada awal tu. Ya, dia puji pada sehingga Allah kata irfa' ra'sak. Wahai Muhammad irfa' ra'sak. Wa qul yusma'ala wasal tu'ta wa syafa' syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu, berilah syafaat, mintalah kamu akan diberi. Wasal tu'ta, minta kamu akan diberi. Wa qul yusma'ala, kamu cakap kamu akan didengari. Wa syafa' syafa', kamu beri syafaat, kamu akan dapat memberi syafaat. Maka Nabi bersabda, izanli man qala la ilaha illallah, beri izin kepada Nabi yang minta. Tadi Nabi tak cakap pun, Allah keluar kan? Fayunadi munadi, maka panggil keluar. Yang ni kali keempat Nabi minta pada Allah, izanli ya Rabbi izanli, wahai Tuhanku, berilah izin kepada aku. Man qala la ilaha illallah, siapa yang sebut la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bi izzati wa jalali wa azamati wa kibriyai, dengan keagungan atau kesombongan, keangkuhan aku ini, maka masuklah surga yang berkata man qala la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Yang ni kita nak kata orang lain. Rahmatnya Nabi kepada umat dia, rahmatnya Allah Subhanahu kepada hamba-Nya. Sebut la ilaha illallah masuk syurga, kita nak mengkapi orang benda sikit je. Dengan takwil, dengan perlu pentafsiran, tak tahu betul tak betul lagi, tak muktamad lagi, kita mengkafirkan orang lain. Ni Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak lawan Allah Taala, kita nak ikut Nabi, kita ikut rahmat Allah Taala. Tapi kita itulah, sebabkan kejahilan, sebabkan kita sombong terhadap diri kita, sombong terhadap orang lain, kita rasa kita lebih pandai pada orang lain. Akhirnya kita mengkafirkan orang lain, kita mensyirikkan orang lain yang kafir, kita ni orang ni betul. Wallahu a'lam. Allah alam. Jadi maksudnya kita mengambil ayat-ayat Al-Quran, kita mengambil ayat Quran kafir ya, sebab tengok ayat Quran sebut macam ni. Maksudnya kaedah mengambil ayat Quran sesuka hati untuk mengkafirkan orang tu maksudnya tak kena lah doktor. Maksudnya kena ambil, kalau ayat Quran tu sebut kepada orang kafir, memang untuk orang kafir je lah. Dia tak boleh ambil, lepas tu dinisbahkan kepada orang Islam, orang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi tidak menisbahkan perkara-perkara kekufuran itu kepada orang-orang yang beriman. Tidak dinisbahkan kepada kekufuran itu kepada kepada orang yang beriman, orang tidak mensyirikkan, menjadikan tak betul itu kepada orang yang tidak bersekutu, yang tidak bersekutu kepada Allah Taala, menyembah kepada Allah Tuhan yang satu. Tidak sama sekali. Dalam Quran tak ada kata orang beriman itu kafir, tak ada. Tak cari dalam Quran ada tak sebut nanti iman mesti kafir, tak ada. Tak akan ada mungkin. Oleh itu tak boleh sama sekali. Sama sekali tak boleh kata kafir orang beriman itu kafir, tak ada. Yang ada kita kafirnya orang kafir, melatin nanti orang yang kafir. Sebab mereka ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, membuat maksiat terhadap anak, melampaui batas. Ya, jadi itulah yang dia sebut dalam Al-Quran, dalam hadis tak ada. Oleh itu kita orang beriman, kita biarkan sahaja. Kita serahkan makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So memang sangat jelas kita tak boleh mengambil ayat-ayat yang diberikan kepada orang kafir untuk kita letakkan kepada orang beriman. Baik. Di sini ada satu soalan daripada penonton. Dia tanya dari mana soalan, jadi dia tak keluar. Okey, adakah boleh mengkafirkan orang terhadap perkara khilaf akidah, doktor? Kita tidak boleh mengkafirkan dalam perkara khilaf dan akidah. Kita tak boleh sama sekali. Oleh itu kita sebut tadi, awal-awal ni kita sebut dah tentang Khawarijnya, tentang bagaimana Imam Asy'ari kata tidak mengkafirkan orang ahli qiblah. Ibn Taymiyah kata la ukafir ahadan min ahli millah, tidak mengkafirkan umat ini. Jadi kita tak boleh sama sekali mengkafirkan. Sebab apa? Perkara khilaf. Melainkan kali itu kotor. Iaitu memang kotor kufur sungguh lah, seperti orang kafir lah. Mengatakan Tuhan Isa itu Tuhan, itu kafir sungguh dah tu ya. Ataupun sembah melainkan Allah Taala, itu kafir sungguh dah tu. Tapi kalau taksidan dia macam cakapkan dia, tapi kita beriman kepada Allah Taala. Jadi perkara itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh sama kita. Sebab perkara khilaf. Kita sebut tadi yang perkara apa? Kita sebut tadi
al-ma'lumu min ad-din bid-darurah, perkara yang maklum dalam Betul. agama ataupun perkara yang tamat dalam agama, yang daruri dalam agama. Adapun perkara yang bukan daruri, kita tidak boleh mengkafirkan orang yang lain. Tidak boleh mengkafirkan. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulan yang kalau kita boleh sebutkan bahawa hal mengkafirkan ni dia macam sebenarnya tidak boleh ada isu lah dalam kita orang Islam ni, benda yang agama minta kita jauhkan, dan kita tidak berhak untuk mengkafirkan orang langsung sebenarnya. Even tadi soal akidah pun, khilaf akidah pun kita tetap tidak boleh mengkafirkan orang. Dan apa juga yang kita boleh simpulkan bahawa agama ini, agama Islam perlu diambil dengan ilmu, dan kita perlu mempelajari ilmu itu dengan ahlinya, dengan alim ulama'nya, dengan pakar lah dalam soal itu, dan kita tak boleh mengambil secara emosional, secara mungkin semangat agama tu tinggi, tapi ilmu, jadi agama ni dia bukan agama yang emosi, dia adalah agama ilmu kan. Baik, jadi saya kira kita dah di penghujung dan kita dah sejam 6 minit nampaknya. Dan kita sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian Dr. Ahmad Irza untuk bersama dengan kita dekat page Media Dialna. Kita kata pembuka tirai forum. InsyaAllah forum di Media Dialna ni kita akan buat setiap bulan, dan kita akan menampilkan tokoh-tokoh daripada alumni kita insyaAllah. Baik, jadi sekali lagi terima kasih, jazakallah khairan jazak kepada Dr. Ahmad Irza atas kesudian pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih dah berhutang. Okey, sama Dr.